Nabi kata apa? Nabi kata apa? Hadis tengok ni. Kata hadis riwayat At-Tabrani. Masya Allah, bijak sungguh. Hadis riwayat At-Tabrani. Betul lah hadis riwayat At-Tabrani, tapi kita kena cek semula. Adakah hadis tu hadis yang sahih? Tiba-tiba hadisnya hadis yang maudhu'. Hadis yang maudhu' kena tinggalkan. Contoh hadis maudhu' apa? Tuntutlah ilmu hingga ke negeri China. Masya Allah. Itu hadis palsu tu. Kita asyik kata tuntut ilmu sampai negeri China. Nabi kan kata tuntutlah ilmu sampai negeri China. Salah. Tidak. Okey. Kenyang cik. Okey. Sebenarnya istilah itu tidak salah. Okey. Istilah menuntut ilmu hingga ke negeri China itu tidak salah. Yang salahnya bila kita sandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu salahnya. Kalau kita nak guna, yelah kan ada orang kata, ada pepatah mengatakan, okay? Ada bijak pandai mengatakan, itu tidak ada masalah. Perkataan itu boleh digunakan untuk memotivasi diri kita belajar. Tetapi yang menjadi masalah ialah bila kita menyandarkannya kepada Nabi. Bila kita kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuntutlah ilmu hingga di sini. Itu je tahu kan? Yang dhaif. Okey, ataupun senang kata hadis yang palsu. Ini adalah hadis yang palsu. Tapi di sana tidak bermakna kalau sekiranya ada perkataan itu mengandungi perkara-perkara yang baik. Okay, contoh tulubul ilma walau bisin tadi. Kita tuntutlah ilmu hingga ke negeri China. Ini baik untuk beri motivasi kepada kita sentiasa semangat untuk belajar. Itu tak bermakna kita perlu tinggalkan, tolak ianya secara bulat-bulat. Boleh digunakan asal mana kita tidak meletakkan depan itu Nabi kata. Ni hadis ni, Nabi kata. Jadi dalam hal itu serupa juga Kak Mariah mengamalkan kata-kata saya sampai menjadikan sebuah lagu. Lepas tu jadi zikir. Begitulah juga dengan ilahilas itu. Okay, ilahilas tu asalnya adalah sebuah kata-kata. Kemudian digemari oleh masyarakat. Masyarakat Islam merasakan kata-kata ini syahdu, kata-kata yang dapat mengingatkan kita kepada Allah, syurga, neraka dan sebagainya. Bila dia merasakan kata-kata itu kata-kata yang baik, saya tak nafikan ini baik, okay? Kata-kata yang baik, kemudian dia nasyidkan benda tu. Okay? Dia nasyidkan. Kita dah nasyidkan benda tu, jadi seronok. Kan? Ya ilah, kan nyanyi sampai seronok, sampai naik syekh orang kata. Naik syekh. Naik makam yang tinggi sangat, okay? Sampai naik syekh. Lepas tu, dah naik syekh tu, dia berkata, oh ni zikir yang baik, kita perlu amalkan supaya kita sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Ini satu kesilapan lagi dalam memahami agama. Itulah yang saya nak terangkan. Zikir memang baik, tetapi zikir perlu dilihat zikir apa yang kita amalkan. Kalau begitulah caranya, tidak boleh dilakukan ataupun tidak boleh diamalkan sebagai ibadah. Tak boleh diamalkan sebagai ibadah. Kalau sampailah kita merasa marah bahawasanya, baik, kita semua melakukan kesilapan, saya tahu. Kadang-kadang kita sometimes melakukan sesuatu yang tidak kita ketahui. Okay, kemudian sampai satu masa kita tahu bahawasanya benda ni tak boleh diamalkan, bahawasanya bukan daripada Nabi. Apalah salahnya kita berlapang dada? Sebab tadi kan kat kamar kita nak ikut siapa sebenarnya? Kita nak ikut Nabi kan? Dia kata tak penting ingat saya cakap. Kita nak ikut Nabi. Tapi sekarang bila ada orang kata ilahilas itu bukan daripada Nabi SAW, kita marah. Kita rasa orang itu memperlekehkan ulama. Okay? Kita ni marah sebab dia sensitif. Kita rasa orang memperlekehkan ulama yang telah membuat kata-kata tersebut. Ulama tak salah Kita ni yang salah masalah. Kita yang bermasalah. Ulama ni semua tak salah. Kita yang bermasalah sebab kita terlalu mengagungkan dia. Kadang-kadang dia tak minta pun kita nak agungkan ke apa. Dia tak minta pun. Macam ilahilah. So tak minta pun kita jadikan dia zikir. Ada tak dia kata jadikanlah dia zikir dan sebagainya. Tidak. Kalau saya rasa kalau ulama itu hidup, pasti dia kata aku tak mengatakan ini adalah zikir. Tapi kita ni yang pandai-pandai, memandai-mandai melakukan kebaikan dalam agama, melakukan pembaharuan dalam agama. Jadi agama
tidak perlu adanya pembaharuan. Ibadah tidak perlu adanya pembaharuan. Tetapi dari sudut metodologi dakwah, metodologi dakwah, ataupun kita kata cara untuk kita berdakwah itu. Contoh, orang berdakwah menggunakan FB, kita kata. So, datanglah orang kepada Ustazah Sakinah. Ustazah kata kita tak boleh amalkan sesuatu yang Nabi tak buat. Tapi Ustazah dakwah melalui FB, macam mana Ustazah? Itu adalah wasilah. Okey, wasilah. Jadi kita tak boleh bezakannya dengan ibadah. Wasilah itu adalah cara. Cara ataupun apa kata lain perantaraan. Nanti dia tawassul pula benda tak. Wasilah. Maknanya wasilah. Pendekatan, yes, okey. Perkataan yang baik. Pendekatan dan ibadah berbeza. Namun begitu, pendekatan juga perlu dilihat adakah pendekatan itu menepati syariat ataupun tidak. Contoh kita kata, saya nak dakwah dengan muzik rock. Boleh tak? Siapa tu? Wali band. Okay. Wali band. Saya nak dakwah dengan wali band. Saya mengajar dekat kelas, dekat Zuhri. Budak-budak ni diberi pembentangan berkenaan dengan wali. Lepas tu, saya kata, okey, apa ciri-ciri seorang wali? Ustazah, kalau wali tu dia boleh main gitar, suara dia sedap, dia tu wali dah, wali band. Ya Allah, budak-budak ni kat sakit jiwa. Saya kata, boleh pandai je. Okey, tak apa, itu seringan. So, tidak ada satu pendekatan. Kalau sebenarnya pendekatan itu pendekatan yang tidak boleh diterima. Maksudnya syariat ada nas yang mengatakan perkara ini dilarang, maka tidak boleh dilakukan sedemikian. Bimbang sebab kadang-kadang orang tak dengar seni katanya kan. Orang lebih suka kepada wali bandnya tu, lebih minat kepada wali bandnya tu sebab ketampanannya dan sebagainya, kemerduan suaranya. Jadi di sana wasilah ataupun pendekatan perlu juga diharmonikan, dimurnikan. Adakah ini menepati pendekatan yang disyariatkan ataupun tidak? Selama mana al-ibahah dalam agama kita begini, selama mana dalam kehidupan kita ini tidak ada nas yang melarang perkara tersebut, maka ianya dibolehkan. Kemudian datanglah suatu nas, dan nas itu mempunyai khilaf yang pelbagai, dan khilaf itu kemudian dimurnikan oleh para ulama dengan pelbagai pandangan dan juga ijtihad yang tersendiri, maka di situ barulah boleh dipertikaikan. Okay. Macam yang kita tadi boleh dipertikaikan. Wali band boleh dipertikaikan sebab istilahnya adanya khilaf, adanya perbahasan di antara ulama berkenaan hal tersebut. Dah berapa? Jadi masa. Baik. Okey. Jadi perkara tadi jelas Yang maksud saya bahawasanya zikir tidak boleh adanya campur tangan antara makhluk dan juga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab zikir itu adalah sesuatu yang disyariatkan berkaitan dengan agama. Sebagai seorang pedagang, banyak perkara yang tidak maksudnya tidak kuatlah dari sudut kefahaman hadisnya, dari sudut kefahaman usul fiqh dan sebagainya. Jadi mereka yang kefahaman asalkan perkara itu dapat membawa masyarakat Islam yang baru memeluk Islam pada waktu itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu sudah cukup. Itu bagi pandangan mereka lah. Okay. Itu yang lepas, biarkan lepas, tak bermasalah. Masalahnya sekarang kita dah belajar. Kita tahu bagaimana nak bermuamalah, bagaimana nak mengamalkan perkara yang betul. Jadi tak salah kalau sekiranya kita meninggalkan perkara itu. Okay? Dengan kefahaman kita tadi, kefahaman kita bahawasanya ibadah ini asalnya dilarang melainkan adanya dalil. Okay? Itu asas kita dalam usul fiqh. Okay? Saya bukan cakapnya kata-kata saya, ini usul fiqh, kaedah dalam berhukum. Okay? Asalnya ibadah itu adalah dilarang melainkan ada padanya dalil. Okay? Sekarang kita dah faham perkara itu. So jadi kita boleh tinggalkan tanpa kita mencemuh orang ataupun ulama yang telah melakukan hal itu. Okey, sebab kita tidak menafikan ulama bukan malaikat. Okey, ulama hatta kita semua melakukan kesilapan. Itu juga ulama. Kita tak boleh kata ulama tu salah, ulama tu kafir, ulama tu ini. Tidak. Kita berlepas diri daripada mengatakan sedemikian. Yang penting bila kita tahu benda itu salah, kita tinggalkan dan kita berbalik kepada sunnah. Berbalik kepada apa yang Nabi ajar. Bila saya sebut sunnah, maknanya berbalik kepada apa yang Nabi ajar.
itulah keutamaan kita. Okay, so kita jangan rasa, wah apa kawan aku ni je zikir ni hari Senin ni, salah tau, kau tak boleh buat ni bid'ah. Jangan cakap itu, kecil hati orang. Kecil hati semua kan. Kecil hati orang. Maknanya kita tak apalah kalau kawan kita rasa benda tu dia nak buat, yang penting kita sampaikan. Kita, saya rasa benda ni tidak diajarkan oleh Nabi. Lebih baik kita amalkan apa yang Nabi ajarkan. Zikir pagi petang yang Nabi ajarkan. Oh ya saya. Ustaz, saya ada soalan pasal nasyid. Okey. Setahu saya muzik tidak dibenarkan. Jadi kalau nasyid yang ada alat muzik bagaimana? Nasyid yang ada alat muzik sama juga hukumnya. Tidak dibenarkan juga. Jadi yang dibenarkan ialah sesuatu yang tidak mempunyai muzik, tidak ada bunyi-bunyian. Okey, macam qasidah tu dibolehkan sebenarnya. Qasidah dibolehkan asalkan ia tidak mengandungi maksud-maksud yang mensyirikkan. Okey, asalkan tidak ada muzik, tidak mengandungi suatu maksud yang mengagungkan keterlaluan kepada Nabi Muhammad SAW. Asalkan ia mengandungi perkara-perkara kebaikan. Dia sama macam sajak, puisi yang dibunyikan ataupun dilagukan. Jadi jangan salah faham bila saya kata nasyid itu kalau ada muzik tidak dibolehkan, maknanya semua tak boleh. Bukan begitu. Maknanya kalau nasyid itu tidak mengandungi sebarang alat muzik ataupun bunyian, maka ia dibolehkan, tak ada masalah. Bila dia bermuzik itu yang kita pertikaikan. Okey. Saya rasa kita boleh sambung pada minggu hadapan berkenaan perbahasan ini, insya-Allah. Jadi ada soalan lagi tak sebelum saya tutup? Tak ada Jadi insya-Allah minggu depan saya akan berikan hadisnya. Okey, jangan risau. Jadi ini kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.